Hai, Assalamualaikum. Okey, pada hari ini saya nak bincang soalan Seraya Negeri Sembilan kertas 1. Okey, tanpa buang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama dia cakap diberi 5P tambah 3Q, P dan juga 5P tolak 3Q adalah 3 sebutan berturutan bagi janjang geometri. Janjang geometri, so ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey. Dia adalah janjang geometri, saya boleh menggunakan R. Macam mana dapatkan R? P bahagi 5P tambah 3Q sama dengan 5P tolak 3Q per dengan P. So, bila saya selesaikan, saya dapat P kuasa 2 sama dengan 25P kuasa 2 tolak 15P tambah 15Q tolak 9Q kuasa 2. So, yang ini dah selesai. Maka saya akan dapat 9Q kuasa 2 sama dengan 24P kuasa 2. Jadi, bila saya selesaikan lagi, saya dapat Q sama dengan 24P kuasa 2 per 9. Maka kita nak Q dalam sebutan P, maka Q sama dengan punca 24P kuasa 2 per 9 sama dengan, saya akan dapat 2 punca 6 per dengan 3P. So, itulah jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Dia beri dua persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. So, ini bermaksud B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Ungkapkan H tambah Q dalam sebutan P dan K. Okey. Dia kata soalan persamaan pertama ni ada dua punca sama. Jadi saya ambil daripada persamaan pertama, X kuasa 2 tambah PX tambah Q sama dengan kosong. So di sini A kita 1, B kita P dan C kita adalah Q. So bila saya nak guna B kuasa 2 tolak 4 AC, jadi P kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab Q samakan dengan kosong, maka saya dapat P kuasa 2 sama dengan 4Q. Jadi yang ini saya nak dalam sebutan Q. Jadi Q sama dengan P kuasa 2 per 4. So saya ada dalam sebutan Q. Okey, saya ambil lagi satu persamaan. 2X kuasa 2 tolak KX tambah H sama dengan kosong. Jadi A kita 2, B negatif K, C sama dengan H. Jadi saya apply balik B kuasa 2 tolak 4AC, maka saya dapat negatif K kuasa 2 tolak 4A C samakan dengan kosong. Jadi K kuasa 2 tolak 8H sama dengan kosong. So K kuasa 2 sama dengan 8H. Saya nak dalam sebutan H, maka H sama dengan K kuasa 2 per 8. Jadi soalan minta H tambah Q. So H saya ialah K kuasa 2 per 8 tambah dengan P kuasa 2 per 4. Maka saya dapat K kuasa 2 tambah 2P kuasa 2 per 8. Okey, itulah jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan 3 ni dia kata menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Itu lengkung dan PQ adalah garis PQ garis PQ di mana garisnya sama dengan negatif X tambah H dan kecerunan dia M dia adalah negatif 1. Dengan kata lain, dy dx lengkung ini pada X sama dengan K. Ini KY. Koordinat P adalah KY. Dy dx lengkung tersebut pada titik P sama dengan negatif 1. Cari nilai K. Okey, soalan A. Soalan yang pertama, dia minta cari nilai K. Kita sedia maklum dy dx sama dengan negatif 1, di mana x sama dengan K.
Maka saya ubah persamaan tu dulu. Sebelum saya dy dx dia, saya ubah 4 darab x tambah 3 kuasa negatif 2. So saya cari dy dx. So saya dapat dy dx negatif 8 x tambah 3 negatif 3. Pada titik P, x sama dengan K. So dy dx kita akan dapat negatif 1. Saya ganti nilai x tu adalah K. Jadi negatif 8 per dengan K tambah 3 kuasa 3 sama dengan negatif 1. Maka saya boleh dapat K 8 sama dengan K tambah 3 kuasa 3. So 8 ni adalah 2 kuasa 3 sama dengan K tambah 3 kuasa 3. Maka K tambah 3 sama dengan 2, K sama dengan negatif 1. Okey, dapat. Okey, untuk B. B soalan minta diberi bahawa kadar perubahan koordinat Y bagi P menyusut. Menyusut bermaksud ini diberi dy per dt. Kenapa T? Saya tengok unit di belakang ni. S negatif 1. Jadi bermaksud ia adalah masa. Disebabkan perkataan menyusut, saya dapat saya kena letak negatif 16. Okey, dia maknanya soalan ni bagi dy per dt sama dengan negatif 16. Cari kadar perubahan koordinat x. Dia nak kadar perubahan, bermakna dx per dt. Bila sebut kadar mesti berkaitan dengan masa. Soalan minta dx per dt. Okey, dekat titik T, dekat titik P tadi kita tahu ky. K tadi kita dah kira dia adalah negatif 1. Jadi soalan minta dx per dt sama dengan, okey, kita guna chain rule. Dx per dt sama dengan dy per dt. Ini soalan bagi, kena darab dengan, untukkan dapat dx per dt kena darab dengan darab dengan, ya betul-betul, dx per dy. Okey, tadi kita ada dy per dx, tapi sekarang ni kita nak dx per dy. Okey, dy per dx kita ialah negatif 8. Jadi di sini dy per dt diberi negatif 16 darab dengan dx dy. Dx dy adalah 1 per. Jadi dengan kata lain, K tu kita ganti negatif 1 tambah dengan 3 kuasa 3 per dengan negatif 8. Terbalikkan sebab 1 per. Jadi bila kira kita akan dapat 16. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Diberi fungsi fx dan fungsi kecerunan fx jika kamiran. Okey, fungsi kecerunan fx ni bermaksud dia bagi f prime x, ataupun dengan kata lain dia adalah dy dx. So maknanya bila dia bezakan ini, dia dapat yang ini. Bila dia kamir yang ini, dia akan dapat yang ini balik. Okey, so maknanya bila saya bandingkan dengan PQX tambah 1 kuasa R sama dengan 4QX tambah 1 kuasa R. So dengan kata lain, saya dah dapat P sama dengan 4 bila saya bandingkan kiri dan kanan. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat? Okey, kita kena cari dy dx ataupun f prime x. Saya cari f prime x. F prime x sama dengan, okey, tapi sebelum tu saya ubah dulu persamaan fx tu. Ya, tak perlu diberi fx.
PQX tambah 1 kuasa R. Bila saya F prime X, saya akan dapat PR QX tambah 1 kuasa R tolak 1. Lepas tu saya bezakan yang dalam kurungan tu, saya akan dapat Q. So, PQR darab dengan QX tambah 1 kuasa R tolak 1. Okey, jika saya bandingkan dengan yang diberi yang ni, maka saya akan dapat R kuasa R tolak 1 tu sebenarnya sama dengan negatif 2. Sebab ini bila saya ubah, dia jadi F prime X sama dengan 24 kurungan QX tambah 1 kuasa negatif 2. So, bila saya bandingkan, saya akan dapat R tolak 1 sama dengan negatif 2. Maka R sama dengan negatif 1. Dan bila saya bandingkan PQR sama dengan 24 sebenarnya. So, PQR sama dengan 24. P kita dah ada 4, Q belum, R dia negatif 1 sama dengan 24. Maka saya akan dapat Q sama dengan negatif 6. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, rajah menunjukkan hidung roket bagi sebuah roket dalam bentuk parabola. Bentuk parabola ni ialah bentuk kuadratik lah, senang cerita. Okey, diberi bahawa fungsi bentuk parabola tersebut ialah, dia bagi bentuk tu, maksudnya saya ubah kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. So, kita dapat A X tambah kosong kuasa 2 tambah 5. So, dengan kata lain, ini adalah persamaan kuadratik dia. Ini adalah maksimum point, di mana maksimum point ialah 0,5. So, sebenarnya paksi dia di sini. Paksi X-nya di sini. Paksi X, paksi Y, ini adalah paksi X-nya. Di mana sini kosong. Okey. So, di sini ialah 1.5 dan di sini negatif 1.5. Koordinat maksimum dia ialah 0,5. Nilai bagi A. Okey, untuk dalam penyempurnaan kuasa 2, bentuk penyempurnaan kuasa 2 ni, untuk cari nilai A, kita nak ambil point selain daripada maksimum atau minimum point. So, di sini saya ada koordinat 1.50. Koordinat di sini. Jadi, apa yang saya perlu buat? Saya akan ganti nilai X dengan nilai Y. Dekat pada titik 1.50, nilai Y-nya ialah 0. A kita nak cari, X dia adalah 1.5 tambah dengan 0 kuasa 2 tambah dengan 5. Maka saya akan dapat A sama dengan negatif 20/9. Okey, selesai soalan A. Untuk soalan B pula, dia tanya volume, isi padu bagi hidung roket tersebut. So, macam mana cari isi padu? So, kita dah tahu isi padu kena guna kamiran. Okey. Ini generate pada paksi Y. Pada paksi Y, mestilah dy. Betul tak? Jadi, ingat, kalau nak cari volume ataupun isi padu, dy di belakang, maknanya di depan tu mesti X kuasa 2 lah. Jadi saya ubah persamaan ini, tinggal X kuasa 2 sebagai perkara rumus. Maka Y tolak 5 bahagi A X kuasa 2 sama dengan. Jadi saya kena kamilkan X kuasa 2 terhadap Y-nya, di mana limit atas ialah 5, limit bawah 0. Jadi volume
depan tu ada pi. Pi kamiran 50 x kuasa 2 ialah y tolak 5 per dengan A. A tadi kita dah ada negatif 20/9 dy. Maka kalau ubah kita akan dapat kamiran 50 9y tolak 45 per negatif 20 dy. Tekan kalkulator, kita akan dapat 45/8 pi. Itulah isi padunya.